Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam subjek Bahasa Melayu dengan tajuk baru hari ini iaitu Mercu Kebanggaan Kita. Jadi murid, bukalah buku teks hari ini muka surat 130. Jadi cikgu akan baca perkara yang penting saja pada hari ini iaitu objektifnya hari ini murid akan dapat mengeditkan dan memurnikan kesalahan perenggan dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Dari segi kriteria kejayaannya murid dapat menulis perenggan dengan betul dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Kita pergi kepada slide seterusnya. Baik, hari ini murid akan belajar membaca tentang petikan yang bertajuk Mercu Kebanggaan. Jadi, cikgu tak bacalah petikan ini. Murid baca betul-betul dan fahamlah. Cikgu boleh bagi kesimpulan saja dari petikan dalam petikan yang murid baca itu nanti, iaitu Parisa dan keluarganya melancong ke Kuala Terengganu. Mereka ingin melihat produk pelancongan terbaru, iaitu di Terengganu ada produk pelancongan terbaru iaitu Jambatan Angkat Terengganu. Dan mereka, jadi digambarkan Farisa ni memang tak sabar-sabar dah nak melihat apa keindahan sebenarnya yang terdapat uh, di Jambatan Angkat Terengganu. Jadi kita tengok mereka telah diberi penerangan oleh pegawai penerangan tentang Jambatan Angkat Terengganu ini. Jadi cikgu tak bacalah seterusnya. Cikgu akan fokus pada objektif hari ini iaitu kita cuba cari ataupun kenal pasti apakah kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam petikan ataupun dalam setiap perenggan. Kita tengok perenggan pertama. Semasa di Terengganu, keluarga Farisa mengunjungi produk pelancongan terbaharu iaitu Jambatan Angkat Terengganu. Jadi di situ tak ada kesalahan. Jadi perenggan pertama semuanya betul. Kita lihat pada perenggan kedua. Apakah kesalahan yang terdapat dalam perenggan kedua ini? Kesalahan yang dikenal pasti ialah kesalahan dari segi ejaan. Kita tengok satu-satu. Perkataan apa yang salah eja? Teknologi yang betul sepatutnya dieja Teknologi, bukan J ya. GI, teknologi, bukan teknologi. Baik, seterusnya ada tak lagi kesalahan yang lain? Pelancong, P-E-L-A-N-C-U-N-G itu salah dari segi ejaan. Yang betul P-E-L-A-N-C-O. C-O-N-G baru betul. Kita tengok perkataan lain. Ada tak lagi salah? Ada rupanya. Gelak-gat. Di situ ditulis ada dua G. Sepatutnya ada satu saja G di tengahnya tu. Gelagat. G-E-L-A-G-A-T. N-Y-A. Tu yang betul. Kita pergi pada skrin seterusnya. Kita tengok apakah kesalahan yang terdapat dalam perenggan ketiga ini. Kesalahan yang dikenal pasti juga dari segi ejaan. Kita tengok perkataan apa yang salah di sini. Panorama. Dieja P-A-N-U-R-A-M-A. Salah tu. Yang betul P-A-N-O-R-A-M-A. Panorama. Panorama indah. Melihat panorama itu pemandangan lah. Pemandangan indah. Ditukar perkataan pemandangan kepada panorama. Baik, kita tengok pada skrin. Kita tengok apakah kesalahan yang terdapat dalam perenggan keempat ini. Kesalahan yang dikenal pasti ialah kesalahan dari segi ayat dan tanda baca. Kita tengok ayat apa yang salah. Di sini. Wah, cantiknya seni bina. Salah. Sepatutnya ayat seru ditanda dengan tanda seru. Sepatutnya, wah, cantiknya seni bina. Jadi murid kena padam tanda soal tu gantikan dengan tanda seru. Ada tak lagi kesalahan lain? Kita cuba tengok.
Perkataan Malaysia dieja dah betul, tetapi ditulis dengan huruf M tu kecil, salah. Patutnya kita kena tulis huruf M tu besar, Malaysia. Cikgu dah ajar dah kepada murid pada tahun 4 dulu dan juga awal tahun baru ini, setiap kata nama khas hendaklah dimulakan dengan huruf besar. Jadi Malaysia itu merupakan kata nama khas. Kita tengok ada tak lagi kesalahan? Kalau tak ada, kita pergi ke slide seterusnya. Pada slide ini, kita tengok apakah kesalahan yang terdapat dalam perenggan kelima ini. Kesalahan yang dikenal pasti ialah kesalahan dari segi tanda baca. Kita tengok dekat mana salah rupanya tanda baca. Tiket. Ah, kita tengok sebelum lagi, kita tengok ayat yang pertama. Cikgu lupa nak tanda. Encik Farid sekeluarga disambut mesra oleh pegawai penerangan di situ. Salah penggunaan koma di situ. Tanda baca koma salah. Patutnya yang betul noktah. Jadi murid kena tukar koma kepada noktah. Kita tengok ayat yang kedua. Setelah membeli tiket. Berhenti situ. Sepatutnya ada lagi ayat selepas tu. Ha, Setelah membeli tiket, mereka melalui laluan keselamatan dengan teknologi imbasan kod bar untuk ke galeri di Jejantas Puncak. Jadi noktah di situ tak sesuai. Jadi murid tukar kepada tanda baca apa? Betul, tanda baca koma. Kena tukar kepada koma. Baik, ada tak lagi kesalahan lain? Kalau tak ada, kita pergi ke slide seterusnya. Ada lagi rupanya, iaitu tanda baca tu. Ditanda tanda soal. Ayat akhir tu merupakan ayat penyata, bukan ayat tanya. Jadi bila ayat penyata, mesti kita tulis ataupun tanda dengan noktah di akhir ayat. Jadi murid tukar tanda soal tu kepada noktah. Ada tak lagi? Kita pergi pada slide seterusnya. Apakah kesalahan yang terdapat dalam perenggan ke-6 ini? Kita tengok satu-satu. Kesalahan yang dikenal pasti ialah kesalahan dari segi penggunaan imbuhan. Kita tengok imbuhan apa yang salah. Berpijak. Sepatutnya imbuhan yang betul imbuhan awalan. Ber. B-E-R. Bukan B-E saja. Ber. Dia buat ber salah. Jadi murid kalau nak tulis dengan betul, B-E-R-P-I-J-A-K. Berpijak. Kita cari lagi. Ada tak lagi yang salah? Dipandang. Apa yang menyebabkan salah ni? Kita cuba tengok ayat. Kita baca. Namun begitu, mereka mula gemetar apabila dipandang muara di bawahnya. Jadi penggunaan imbuhan awalan di itu tak sesuai. Kita tukar dengan imbuhan me. Jadi yang betulnya memandang. M-E M-A-N-D-A-N-G. Memandang. Baru betul dari segi ejaan ataupun penggunaan imbuhan. Baik, ada tak lagi kesalahan? Kita cuba lihat. Kalau tak ada, kita pergi ke slide seterusnya. Mempunyai juga dieja salah. Apa yang salah di situ? Iaitu imbuhan meng. Imbuhan awalan meng tu salah. Sepatutnya yang betul kena guna mem. Mem tutup mulut. M-E-M. Mempunyai. M tutup mulut. M tutup mulut. Tak boleh kita guna M-E-N-G. Salah tu. Jadi murid gantilah yang betul. Mempunyai. Ada tak lagi kesalahan yang kita boleh kenal pasti? Ada satu lagi, iaitu ketebalkan. Kita tengok. Menurut Encik Farid, lantai kaca itu tahan pecah kerana mempunyai ketebalkan. Jadi salahlah ketebalkan. Yang betul sepatutnya ketebalan. Yang betul murid kena eja Ketebalan. Ketebalan 75 cm dengan susunkan kaca sebanyak 3 lapis.
Kita tengok ada tak salah di sini. Susunkan tu tak boleh kita guna. Kita kena tukar kepada susunan. S-U-S-U-N-A-N. Susunan. Cikgu rasa tak ada dah kesalahan di sini. Mungkin kita akan pergi ke slide. Apakah kesalahan yang terdapat dalam perenggan ketujuh ini? Kita tengok. Kesalahan yang dikenal pasti ialah kesalahan dari segi ejaan dan tanda baca. Apa tanda ejaan yang salah di sini? Kita tengok satu-satu. Tercanggih. Dieja pada buku tu Tercanggeh. Salah sebenarnya. Kat mana salah? Dekat I. Dekat E ya. Sepatutnya bukan gih. Kena gih. G-I-H. Jadi kalau murid nak tulis Tercanggih. Baru betul dari segi ejaan. Ada tak lagi kesalahan? Menaikkan. Kenapa salah di sini? Kita tengok ayat. Daun jambatan akan dinaikkan bagi laluan kapal dan diturunkan semula bagi kenderaan lain secara cepat dan selamat. Ada tanda seru pula di hujung tu. Tak apalah, kita fokus pada menaikkan. Jadi, yang betul sepatutnya dinaikkan. Daun jambatan tu jalang lah. Jalang dia belah dua. Jadi dikatakan daun. Macam daun pintu. Pintu pun ada daun juga. Daun pintu. Jambatan angkat ni ada ataupun dikatakan sebagai daun juga pada jalan yang diterbahagi kedua tu. Sebab apa? Apabila kapal lalu di bawah, jambatan ataupun jalan itu akan terangkat lah. Sebab tu dinamakan daun jambatan. Jadi yang betul dari segi ejaan, penggunaan imbuhan ataupun ejaan tu, murid kena tukar D ya. D-I-N-A-I-K. Dia kena tambah satu lagi K. Jadi ada dua K lah di situ. D-I-N-A-I-K. K-A-N. Dinaikkan. Ada tak lagi yang salah di sini? Yang cikgu cakap tadi kat tanda seru. Tak sesuai. Ini bukan ayat seru. Ini ayat penyata. Jadi murid tukarkan tanda seru kepada noktah. Kita lihat ada tak lagi tanda baca lain. Ini kesalahan dari segi apa ni? Kita tengok automatic. Ini kesalahan dari segi ejaan. Ejaan yang betul A-U-T-O-M-A-T-I-K. Automatic. Kita tengok lagi ada tak lagi kesalahan. Kalau tak ada, kita pergi ke slide seterusnya. Ini perenggan yang terakhir ya. Apakah kesalahan yang terdapat dalam perenggan ke-8 ini? Kita tengok. Kesalahan yang dikenal pasti ialah kesalahan dari segi penggunaan imbuhan. Dekat mana tu? Berlatar belakangkan, dirapatkan tulisan itu. Sepatutnya murid kena asingkan. Berlatar, kemudian belakangkan tu tulis jauh. Jarakkan ataupun asingkan. Jadi, berlatar, jarak, belakangkan. Tak boleh ditulis rapat seperti itu. Jadi, itu sahajalah yang dapat cikgu ajar ataupun bagi bimbingan tutorial secara ringkas pada pagi ini. Sebelum cikgu berundur, cuba tengok rangkai kata terakhir tu. Augmented reality tu, itu perkataan bahasa Inggeris. Murid kena faham apabila perkataan bahasa Inggeris, kalau kita nak masukkan dalam bahasa Melayu, kita kena sengitkan perkataan bahasa Inggeris itu. Tak apalah, ini untuk pengetahuan saja. Baik, jadi sebelum cikgu berundur, cikgu nak pesan tugasan ini hendaklah ditulis dalam buku penulisan ataupun buku log. Kemudian tulis dengan betul lah dari segi ejaan yang cikgu tegur tadi tu, ataupun yang cikgu sebut tadi tu. Yang salah, murid tak perlu tulis. Murid kena tulis yang betul selalu. Jadi, bila dah siap, rakam gambar betul-betul
supaya cikgu dapat lihat tulisan murid. Sebab apa? Dalam tugasan yang lepas-lepas, ada murid ambil dari jauh. Jadi cikgu tak dapat tengok tulisan murid. Tulis dengan jelas. Baik. Jadi, sebelum cikgu berundur ni, cikgu nak bagi pesanan sikit ataupun nasihat. Jagalah diri murid-murid sendiri. Kalau boleh, buat masa ini jangan keluar dari rumah ataupun berjumpa dengan siapa-siapa. Kerana di Felda Mengkawan sekarang sudah ada mangsa positif COVID-19. Jadi untuk menyelamatkan diri kita supaya kita tidak dijangkiti, kita hendaklah berada di rumah sepanjang masa dalam tempoh sekarang. Jangan jumpa dengan kawan-kawan. Jangan jumpa dengan siapa-siapa. Duduk di dalam rumah. Baik. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.